الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Jami' Sahihnya, dan hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Nabi, "Allamni du'a fi salat." Ya Rasulullah, tolong ajar kepada aku satu doa yang boleh aku baca di dalam salat. Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya meletakkan pada bab du'a qabla salam. Itu bab menyatakan tentang apakah doa yang boleh kita baca setelah mana kita ba'da tasyahud wa qabla salam, lepas tasyahud dan sebelum kita bagi salam, apakah doa yang boleh kita baca di antara waktu itu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tanya soalan tu kepada Nabi SAW. Nabi menjawab, qal Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran. Ini doa dia. Tuan-tuan parti bagi elok. Saya mengajak diri saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita merenung doa yang diajar oleh Nabi SAW yang mengandungi ubudiyah kepada Allah dan nilai tauhid yang mendalam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran, yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang cukup banyak. Zulman kathiran. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab Fiqhul Ad'iyah wal Azkar, ada membahaskan tentang ciri-ciri doa yang dimustajabkan oleh Allah. Itu doa sebelum kita minta apa hak kita nak, kita mula dengan memperakui kelemahan dan juga dosa kita yang banyak di hadapan Allah SWT. Seperti mana doa hak Nabi ada, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran. Dan dia doa yang sering kita baca setelah mana kita habis sembahyang, yang pernah diungkapkan oleh Nabi Allah Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang memperakui tentang kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni lemah, banyak dosa, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, banyak kelemahan kita. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada dosa yang boleh diampunkan melainkan Engkau, ya Allah. Para ulama hadis seperti Al-Imam Abu Hamzah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, apabila membahaskan lafaz ini, wala yaghfiru dzunuba illa ant, akan mengatakan bahawa hadzal hadis bi isyaratu ta'zim. Hadis ini nak menunjukkan kepada kita bahawa betapa besarnya Tuhan yang menguasai alam ini. Dan seolah-olah Nabi dah bagi tahu kepada umatnya bahawa apabila seseorang hamba Allah itu cuba mendekatkan diri kepada Allah, maka siapa pun tidak boleh menghalang di muka bumi Allah ni. Siapa pun tak boleh halang dia. Kerana yang memberikan keampunan itu illa anta, melainkan Engkau, ya Allah. Maka siapa pun tidak berhak untuk menghukum seseorang hamba Allah
engkau ahli neraka dan engkau tak ada harapan lagi dengan Tuhan. Tak ada siapa. Siapa kamu untuk bercakap begitu di dunia ini? Kerana nas yang sahih, wala yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Ya Allah, maka ampunkanlah dosaku kerana keampunan ini datang daripadamu. Warhamni, ya Allah, rahmatilah aku. Tuan-tuan, apa maksud warhamni ni? Nak bagi dekat dengan kita, bahasa paling dekat dengan kita, tuan-tuan. Maksudnya, ya Allah, kesian aku, ya Allah. Rahmatilah aku, ya Allah. Pandanglah aku, ya Allah. Tuan-tuan, dalam Al-Quran, Allah pernah sebut tentang hisab. Semua di kalangan hamba Allah akan dihisab oleh Tuhan. Sama ada hisaban yasira, hisab dengan penghisaban yang mudah, dan satu lagi hisaban syadid, hisab yang penuh teliti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab juga, tapi hisab dengan teliti. Kita minta supaya Allah hisab kita hisab yang ringan, yang Allah mudahkan kita, yang Allah pandang kita dengan nilai ihsan dan dengan rahmat dan belas kasihan kepada kita. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau, ya Allah, Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Hadithun sahih, riwayat Imam Bukhari dalam Jami' Sahihnya. Baik, apa pengajar ringkas daripada doa ni, tuan-tuan? Ada dua sekurang-kurangnya. Yang pertama, hadis ini nak ajar kepada kita bahawa, nak memberikan kepada pendidikan kepada kita bahawa betapa besarnya nilai keampunan Allah kepada hamba-hamba. Sehingga kan jika Allah nak mengampunkan, wala ubali, dalam hadis riwayat yang lain, aku tak peduli, Allah berikan keampunannya kepada dia. Yang kedua, nilai tauhid. Nilai tauhid yang Nabi dah ajar kepada umat dia bahawa betapa penting untuk kita menjaga tauhid dan juga akidah kita supaya betul apabila kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah ringkas itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Baik, terus sekalian kita sambung pembacaan kitab kita Talbisul Iblis pada muka surat 249. 249 iaitu pada bab menyatakan tentang orang-orang sufi, tentang pertama menetapkan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tajuk kita pada malam itu, tajuk besarnya iaitu bagaimana tipu daya iblis kepada golongan sufi. Pecahan subtopik dia, macam mana iblis ni nak, kita katakan bahawa nak meracuni, nak merosakkan golongan-golongan ahli tasawuf ni, tuan-tuan. Orang yang melakukan ibadat penyucian diri ni dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan mereka daripada berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu subtopik dia. Itu dia punya tajuk kecil dia yang kita akan bahas pada pagi ini. Baik, tuan-tuan tengok. Apa peringkat pertama kata Imam Ibn Jauzi? Al-Imam Ibn Jauzi rahmatullahi alaih mengatakan bahawa orang-orang sufi pada zaman pertama meletakkan untuk mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana Imam Jauzi kata golongan sufi yang pada zaman awal, kurun awal 300 tahun hijrah ke bawah, itu golongan mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, apabila mereka menyucikan diri mereka, kembali kepada Tuhan, meletakkan sifat-sifat mahmudah dalam diri, buang sifat-sifat yang tak elok, sifat-sifat yang keji dalam diri, berpandukan Al-Quran Sunnah. Itu golongan yang pertama, generasi yang pertama. Hak tu hak kita kena elok, kata Imam Ibn Jauzi. Namun kemudian iblis memperdayakan mereka kerana ilmu mereka yang sedikit. Namun setelah mana berganjak kepada zaman ke zaman, satu tahun ke setahun, ratus tahun ke ratus tahun selepasnya, maka mereka semakin jauh dan semakin jauh. Ada yang mengikut Quran Sunnah, dan ada juga mereka yang semakin jauh daripada disiplin dan juga pegangan teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini realiti. Jangan kata semua ahli tasawuf semua betul, dan bukan semua ahli tasawuf semua salah.
Ada hak betul, ada hak salah. Hak betul jelas mereka yang berpegang teguh dengan syariat. Ada itu cerita dia. Baik, kemudian tuan-tuan, Al-Imam Ibnu Jauzi datangkan satu riwayat daripada Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala. Beliau berkatakan bahawa boleh jadi ada noktah hitam dalam diriku selama beberapa hari kerana berpengaruh dengan orang-orang itu. Tetapi aku tidak dapat menerima dari siapa pun kecuali dengan dua saksi yang adil, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kata Sulaiman Ad-Darami rahimahullahu ta'ala. Maknanya, dia cuba untuk membersihkan diri dia daripada perkara-perkara mazmumah dan sebagainya. Tapi dia kata, aku tak boleh terima kepada orang yang maknanya dia tak boleh nak ikut seseorang itu kecuali dia menjadi saksi kepada Al-Quran dan Sunnah. Maknanya, aku tak boleh ikut seorang syekh ni, aku tak boleh ikut seorang tok guru ni, melainkan tok guru dan syekh ni berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Tu. Dia thiqah mana-mana guru yang mendekatkan diri dia dengan syariat. Ini kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, tokoh tasawuf pada zaman dia. Baik, ini yang pertama. Yang kedua tu sekalian daripada Abdul Habib Al-Hubuli rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, aku pernah mendengar Asy'ari rahimahullah ta'ala berkata, barang siapa yang bercakap tentang batin ilmu yang bertentangan dengan zahir hukum, maka dia adalah orang yang saleh. Ni Abdul Habib Al-Hubuli rahimahullah ta'ala, dia melihat ada seorang tokoh sufi pada zaman dia, Asy'ari nama dia. Dia kata, mana-mana yang bercakap tentang ilmu kebatinan ni, ilmu kebatinan, ada seorang yang tahu tentang ilmu batin, orang lain pakai ilmu kulit belakang. Ni kita so kadang-kadang dia membedakan syariat ni ilmu luar, ilmu kulit, yang batin ilmu bersihkan diri, itu ilmu batin kata dia. Maka kata Asy'ari, kalau ilmu batin ni bercanggah dengan Al-Quran Sunnah itu dan juga bercanggah dengan hukum syarak, yang dia kata hukum syarak tu hanya sekadar kulit saja, kata Asy'ari itu merujuk kepada orang ni benar-benar soleh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Ini bertentangan. Ini cara fikir yang salah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita perhati bagi elok kalau kita perhati bagi elok, tuan-tuan sekalian, apa yang dimaksudkan dengan tasawuf yang sebenar ni? Ni bukan saya petik tepi jalan, tuan-tuan. Ini ungkapan yang diungkapkan oleh tokoh sufi yang terkenal, iaitu Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahawa tasawuf itu apa? Pergantungan yang tinggi, harap kepada Allah dan tiada kepada makhluk. Itu definisi yang pertama. Maknanya tawakal yang tinggi, pengharapan hidupnya yang tinggi kepada Allah. Salih bin Abdullah Al-Thustari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahawa apa? Sufi ini, yang kata orang tasawuf ni, orang sufi ni apa? Iaitu mereka yang berusaha untuk membersihkan daripada maksiat kepada Allah. Makna sufi yang bersih kepada maksiat, sentiasa berpegang teguh dengan Allah dan juga dengan tidak dengan manusia. Mana Allah dan Rasul kata apa, dia ikut manusia, dia tak bergantung dengan manusia. Dan oleh yang demikian, itulah golongan sufi, kata Sahal bin Abdullah Al-Tustari rahimahullahu ta'ala. Begitu juga Al-Kattani, beliau mengatakan bahawa sufi itu sesiapa yang membekalkan kamu akhlak yang terpuji dan menambahkan kebersihan jiwa dalam diri kamu. Maksud tazkiyatun nufus, perbersihan jiwa, pembentukan akhlak yang baik yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kata Al-Kattani rahimahullahu ta'ala bincang tentang tasawuf atau sufi. Maknanya kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab sufi yang mengarah ke arah tersebut, ke arah yang disebut oleh para ulama yang muktabar ini, maka itulah yang dikatakan sufi yang sebenar.
Tasawuf yang sebenar, yang tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, dengan ulama, disiplin ulama yang benar. Dalam hari juga dipertegaskan oleh Al-Imam Ash-Shibli. Kalau tak salah saya, Al-Imam Ash-Shibli ini dipetik oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali kitab Ayyuhal Walad. Saya teringat Imam Ash-Shibli pernah mengungkapkan satu nasihat. Dia mengatakan bahawa dalam kehidupan aku ini aku menghafaz hadis. Kata Imam Ash-Shibli, tetapi ada satu hadis yang aku beramal dan aku hayati sungguh-sungguhlah hidupku, kata dia. Dan ungkapan ini dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Apa hadisnya? Yaitu seseorang hamba Allah yang hidup di dunia ini diibaratkan seperti seorang pedagang, kata dia. Nah, kita ni duduk kat dunia ni macam pedagang. Pedagang ni tuan-tuan, kalau dia pergi satu tempat dia berniaga, agak-agak dia duduk tang tu lama ke? Dia tak duduk lama, dia duduk sat je. Lepas tu dia balik pergi rumah dia lah tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Habis barang dia berniaga, habis barang dia selesaikan perniagaan dia, dia patah balik pergi kampung dia. Dia bukan duduk lama-lama. Maknanya hidup kita ni sebentar, sekejap saja. Tak lama sampai 100 tahun pun, sekejap saja. Bila mana umur kita itu terhad, kesihatan kita itu terhad, maka gunakan hal itu dengan baik. Al-Imam Ash-Shibli dia beramal dengan hal itu bersungguh-sungguh, dan dia harapkan kehidupan yang Allah berikan kepada dia ini adalah kehidupan yang bermanfaat di hari akhir esok. Baik, kata Al-Imam Ash-Shibli apabila membahaskan tentang tasawuf ini, beliau mengatakan bahawa tasawuf ialah pengabdian diri kepada Allah tanpa rasa kesuk, keluh dan kesah. Walau bagaimana sekalipun yang terjadi dalam hidup dia, apapun ujian yang besar yang ditimpa dalam hidup dia, maka dia redha kepada Allah SWT. Nilai ubudiyah. Ubudiyah itu maksudnya pengabdian diri yang tinggi kepada Allah. Itu ubudiyah. Yang ni yang dikatakan dengan tasawuf ni. Nah, apa pun yang mengajak ke arah tersebut, itu tasawuf yang sebenar. Baik, tuan-tuan tengok. Kemudian dari Al-Junaid dia berkata, mazhab kami ini terikat dengan dasar Al-Kitab As-Sunnah. Al-Junaid, Imam Ibn Jauzi ni tuan-tuan, di antara salah satu kelebihan kitab ni, dia bukan cerita kosong, dia nukilkan pendapat-pendapat ulama yang muktabar, yang duduk dalam bidang tu. Yang duduk dalam bidang tu. Kalau bidang tasawuf, dia ramai ulama-ulama dalam bidang tasawuf. Kalau berbincang tentang fuqaha, dia akan datangkan ulama-ulama di kalangan para fuqaha. Begitu juga muhaddithin, begitu juga tokoh-tokoh yang lain. Ini kelebihan kitab ni. Itu sekalian. Dan tajuk kita ni, tajuk besar ni, dalam seminggu dua, atau minggu apa, sebulan dua ni kira bab tasawuf lah. Sebab tajuk kita main tajuk ni. Berpindah kepada tajuk yang akan datang, dia tak sentuh dah pasal tasawuf. Dia akan bincang pula bagaimana tipu iblis terhadap golongan fuqaha, golongan muhaddithin. Pakai kena habis jaga tuan-tuan. Lepas tu siapa yang membaca kitab ni tuan-tuan, dia pakai kena habis. Ada jawatan pun kena tipu dengan iblis, ahli ibadat pun kena tipu dengan iblis, ahli ilmu pun tak terlepas daripada tipu oleh iblis. Ni Ibn Jauzi hakak dah pada zaman kurun 600 Hijrah begitu. Baik, kita tengok. Kemudian kita tengok sikit lagi. Dia juga berkata, ilmu kami mengikut Al-Kitab dan As-Sunnah. Sesiapa yang tidak menjaga kitab Al-Kitab, yakni Al-Quran, dan tidak menulis hadis, berarti dia belum memahami dan tidak layak diikutinya. Ini siapa kata? Al-Junaid rahimahullahu ta'ala. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau dia kata dia ni ahli sufi dan ahli tasawuf, tapi dia malas mengaji dengan Quran, dia malas belajar hadis Nabi SAW, itu dia bukan dinamakan ahli sufi yang sebenar lagi. Itu dia. Penting ini tuan-tuan. Dia duk kira pasal tasawuf dia ya, tapi Quran dia tak cuba memahami. Dia tak cuba mendekati untuk memahami tafsir-tafsir Al-Quran yang mu'tabar. Dia tak cuba dekat memahami.
dan juga dia tidak cuba memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kira tasawuf dia ya. Tasawuf bagaimana kalau tidak berasaskan dua perkara besar ini? Ya. Bagaimana hal ini? Tuan-tuan sekalian. Sebab tu dalam satu hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, nadrullah, Allah SWT akan memperelokkan wajah orang yang mendengar hadis Nabi dan juga menghafaz dan juga menyampaikan hadis Nabi kepada orang lain. Allah akan memperelokkan muka dia. Nadrullah. Para ulama muhaddisin membahaskan dua makna. Pertama, nadrullah ni merujuk kepada memang segak orang nak baca hadis ni. Hak selalu duk dengar hadis Nabi, hak selalu duk hafal hadis, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Kata ulama muhaddisin, Allah akan memperelokkan wajah dia, segak muka dia. Tuan-tuan sekalian, kita tengok ulama-ulama muhaddisin seperti Nuruddin Athir, Abdul Fattah Abu Ghuddah, ya, Syekh Awwamah, siapa lagi, Syekh Mahbad, seorang profesor hadis di Jamiatul Azhar, hari ini masih lagi hidup. Muka segak-segak muka sebab berbandingkan hadis memang tu. Satu lagi syarah mengatakan bahawa Allah memperelokkan akhlak mereka. Maknanya siapa yang mendekati diri dia dengan Quran dan Sunnah, Allah, nadratullah, Allah akan memperelokkan akhlak dia. Ini Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud dalam sunan mereka. Tuan sekalian, kerana hal ini cukup besar yang melibatkan tentang bagaimana penerimaan Allah ataupun perlukan Allah SWT. Tetapi ketua Quran dan Sunnah. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Surah Al-An'am ayat 159. Berkata Allah SWT dalam Quran, sesungguhnya orang-orang yang memecah belahkan agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggungjawabmu kepada mereka. Dan Allah sudah tunjuk Quran dan Sunnah, tapi sengaja mereka menjauhi diri mereka dengan syarak, dengan Quran dan Sunnah. Dan begitu juga dalam nas yang lain. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Sadaqallahul azim. Ini dalilnya yang bermaksud pada barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, duduk depan-depan Al-Quran dan Rasul, duduk depan-depan dia, syarak duduk depan dia, dia kata dia tolak, ini semua ilmu kulit, kami ilmu isi. Pandai dia ilmu kulit, ilmu isi. Nabi pun salat, Nabi pun berpuasa, Nabi pun melakukan haji, umrah dan sebagainya. Adakah itu ilmu isi yang dimaksudkan oleh golongan-golongan ini? Nabi pun melaksanakan syarak. Maka sesiapa yang bercakap dengan hal ini, ba'dima tabayyana lahul huda, setelah mendatangkan petunjuk kepadanya, wa ittabi' ghayra sabilil mu'minin walli, dan mengikuti jalan yang bukan jalan-jalan orang-orang mukmin. Orang mukmin mereka berada dalam landasan yang betul, kami biarkan ia berleluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Allah biar dia. Allah dah tunjuk dah, hak ni jalan betul, yang pergi cari jalan hak salah. Allah biar. Sebab itu pilihan dia. Dia yang pergi cari yang tu. Dah sekalian, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Baik, kemudian satu lagi saya ungkapan. Dan juga kata Al-Imam Ibn Jauzi rahmatullah alaih, kami tidak mengambil tasawuf dari perkataan orang ini dan orang itu. Maksudnya dia pilih, tuan-tuan. Tetapi dari rasa lapar, meninggalkan dunia, meninggalkan kebiasaan sehari-hari dan perkara-perkara yang dianggap baik. Sebab tasawuf itu berasal dari kesucian muamalah dengan Allah, dan dasarnya adalah memisahkan diri daripada dunia. Itu prinsip tasawuf. Bukan jenis hidup mengaku tasawuf, tapi bila tengok, tasawuf pun tak semayang. Baru ni ada kenalan saya bercerai laki bini, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Sebab suami dia tak salat. Bila tanya balik, rupanya ikut ajaran apa pun saya tak ingat di Indonesia. Saya pun tak ingat nama apa ibadah.
istilah nama ajaran tu di Indonesia, dia ta'assub dengan syekh dia. Dia kata cukup dengan syahadah dia pun tak sama macam kita. Dan dia tak salat. Dia kata cukuplah dengan syahadah ni, dan dia tak sembahyang. Uish, tak tahu apa dia sampai tak sembahyang ni. Nah, isteri dia tak boleh hidup lama, dah tak sembahyang. Kau lagu mana? Minta pergi jumpa dengan mahkamah syariah, minta fasakh. Kenapa? Dan laki dia pun bertegah dengan ajaran dia dan berpisah lagi bini ni. Tapi bila tengok orang baik, bukan tak baik, bagus dia, kan? Tapi silap cara faham. Ini dia masalah. Sudah sekian. Maka subhanallah, ni kata ulama, tasawuf ni dia boleh pilih. Hak ni aku boleh ambil, hak orang macam ni aku tak boleh. Iaitu siapa? Mereka yang bercanggah dengan syarak dan juga bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kerana hal ini apabila membincangkan tentang sebahagian di kalangan mereka, maka terlibat dalam beberapa disebut sebagai tarikat. Wah, ni dia pandai sikit. Tarikat ni kata ulama, ada yang betul dan ada yang salah. Bukan semua salah dan bukan semua yang betul. Sebab tu apabila para ulama membincangkan tentang makna tarikat ni, Al-Imam Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat, beliau mengatakan bahawa tarikat ini ialah perjalanan khusus bagi ahli suluk. Ahli suluk ni orang yang sedang menuju Allah SWT, dengan memutuskan segala manzilah, dengan naik hingga mencapai kepada beberapa maqam. Maknanya dia tahu mana-mana perkara yang boleh menghalang dia ni menjadi hamba Allah yang saleh, yang mukmin. Dia tinggal benda-benda tu. Yang ni orang panggil tarikat yang betul. Yang jadi masalah tarikat yang salah ni tuan-tuan, bila mana dipegu dengan Quran dan Sunnah berjatuh, ni tarikat yang salah. Ni bukan saya kata tuan-tuan, ni ulama-ulama besar. Al-Kashi menyebut hal yang sama. Al-Imam Al-Qushairi dalam syarah Risalah Al-Qushairiyah, Al-Imam At-Tahanawi. At-Tahanawi seorang tokoh, dia menyebut hal yang sama tentang soal tarikat. Bukan semua salah, ada yang betul, ada yang salah. Maka persoalan ni adalah tanggungjawab kita untuk kita pilih yang mana yang teguh, yang betul dengan Quran Sunnah, dengan syarak, supaya kita bawa amal ibadat kita ni daripada Allah SWT dengan diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak lain dan tidak bukan, tidak ada jalan pintas untuk mendekati agama ni tuan-tuan, dengan cara bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Fasalu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Rujuk ahli dalam bidang dia supaya kita tak tergelincir dia berjalan kepada Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Takat itu dulu perkongsian talbisul iblis kita pada pagi subuh ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bahas pula bagaimana tipu daya iblis terhadap golongan sufi, khususnya dalam masalah taharah. Ni hak pagi ni dalam bab mereka yang bercanggah Quran Sunnah, akan datang dalam bab taharah, dalam bab bersuci. Lagu mana cara dia? Mereka ni kena bohong dengan iblis dalam bab bersuci. Ala kulli hal, insya-Allah mudah-mudahan kita akan mendapat manfaat yang banyak dari perbahasan kitab ini. Qul qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.